Assalamualaikum, salam sejahtera dan dikai aku demi ilmu dan dharma. Saya Nur Alia binti Syari Izam dari BMSK 1, PPSMP Ambilan Jun 2023. Saya akan membentangkan mengenai asas kesusasteraan sastera bagi sebuah karya sastera kanak-kanak dan sebuah karya sastera remaja. Karya sastera kanak-kanak yang saya pilih ialah Cerpen Sang Kancil dengan Buaya, dan karya sastera remaja yang saya pilih ialah novel Salina. Apa itu kritikan sastera? Kritikan sastera merupakan hasil pentafsiran pembaca terhadap karya sastera tertentu yang dihayatinya dengan teliti. Kritikan sastera menampilkan pengetahuan pengkritik yang berusaha mencari objektif, menghuraikan, mentafsir dan menjelaskan nilai teks atau sesuatu karya. Oleh itu, terdapat 6 ciri kritikan sastera, iaitu kritikan sanjungan, teguran, saranan, pendekatan, penganalisisan dan penilaian. Seterusnya, kita akan masuk kepada sinopsis cerpen Sang Kancil dengan Buaya. Kisah ini merupakan sebuah cerita pendek teladan untuk kanak-kanak. Kisah ini mengenai sang kancil ingin memakan buah yang sedang ranum di seberang sungai. Dia mendapat akal, lalu diserunya semua buaya. Dia dititahkan oleh Raja Sulaiman untuk membilang jumlah buaya yang ada. Kancil melompat di atas belakang dan kepala buaya sehingga berjaya menyeberangi sungai. Lalu dikabarkan tentang ilahnya ingin memakan buah di situ. Buaya sangat marah dan berdendam untuk memakannya, manakala sang kancil ketawa kerana berjaya memperdayakan buaya. Antara 3 jenis kritikan yang saya kenal pasti dalam cerpen Sang Kancil dengan Buaya ini adalah yang pertama, kritikan sanjungan. Kritikan sanjungan merupakan pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Jadi, kritikan sanjungan ini bermaksud memuji karya dan pengarangnya yang menyerlahkan pemikiran bernas, baik dan menarik. Contohnya, sang kancil memikirkan satu akal untuk melompat di atas badan buaya agar dapat memakan buah di seberang sungai. Di sini kita dapat melihat sang kancil bijak dalam menyelesaikan setiap masalah dalam apa jua keadaan. Perkara ini patut kita contohi dengan menggunakan akal fikiran dengan sebaiknya untuk mengatasi setiap masalah. Saya berasa kagum dengan watak kancil yang bijaksana ini. Seterusnya, kritikan yang terdapat dalam cerpen ini ialah kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan teguran praktikal kerana pengkritik melaksanakannya dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks dan serentak menunjukkan kekurangan. Kritikan teguran yang saya dapat kenal pasti dalam cerpen ini adalah sang kancil memperdaya buaya dengan mengatakan Raja Sulaiman ingin memberikan sesuatu pemberian kepada mereka. Dalam petikan ini, kancil tidak sepatutnya menipu buaya, sebaliknya memberitahu perkara yang sebenar dengan baik. Perbuatan ini tidak patut dicontohi kerana boleh menyebabkan diri kita tidak disukai oleh orang ramai. Yang kedua, sang kancil ketawa sendiri kerana berjaya memperdayakan buaya-buaya. Dalam cerpen ini, kancil merupakan haiwan yang bijak di hutan rimba itu. Namun demikian, kancil tidak sepatutnya menyalahgunakan keistimewaan itu untuk mengetawakan buaya yang lembab itu. Kritikan yang ketiga ialah kritikan saranan. Kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan unsur-unsur yang membina dalam karya. Kritikan saranan juga bersifat memberi alternatif untuk memperbaiki kekurangan dan mengalirkan nilai positif kepada pembaca. Saranan yang dapat saya berikan kepada pengarang adalah sang kancil tidak sepatutnya memperdayakan buaya yang kurang pandai itu. Hal ini kerana perbuatan tersebut mudah dipengaruhi oleh kanak-kanak. Selain daripada pengarang mencipta situasi ini, pengarang boleh mencipta situasi di mana sang kancil meminta tolong buaya untuk ke seberang bagi memakan buah yang diinginnya itu.
Jadi daripada cerpen ini terdapat pengajaran yang mengajar diri dan bukan cerita kosong serta teladan dalam cerpen Sang Kancil dengan Buaya ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menyatakan sinopsis novel Salina. Cerita ini merupakan karya remaja yang mengisahkan tentang kehidupan seorang perempuan yang bernama Siti Salina yang didorong kemiskinan untuk mencari kerja sebagai pelayan di Singapura pada tahun 50-an iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Secara keseluruhannya, Salina mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Melayu selepas Perang Dunia Kedua di Singapura. Ini menggambarkan kemiskinan, keruntuhan moral dan keperitan untuk meneruskan hidup. Watak-wataknya selepas perang di sebuah kawasan yang dipanggil Kampung Kambing kerana rumah-rumahnya di situ asalnya adalah kandang-kandang kambing. Selain itu, pemerintahan Jepun yang singkat di Singapura dan penderitaan masyarakat akibat perang memberi kesan yang cukup kuat dalam diri penulis itu. Di samping itu, 3 ciri kritikan yang saya dapati dalam novel Salina ini ialah yang pertama, kritikan pendekatan. Kritikan pendekatan merupakan suatu proses atau cara mendekati sesuatu. Ia merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti, pengkajian ataupun kaedah mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan yang terdapat dalam novel ini adalah pendekatan ekstristik iaitu kehidupan masyarakat yang menetap di kampung kambing selepas Perang Dunia Kedua. Dalam novel ini, pengarang telah menonjolkan realiti kehidupan sebenar golongan masyarakat yang menjadi mangsa Perang Dunia Kedua sehingga membawa kesengsaraan dan kemiskinan kepada mereka dan ada segelintir golongan masyarakat yang terlibat dalam kehidupan yang tidak sihat. Kritikan seterusnya adalah kritikan penganalisisan iaitu menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan sebenarnya termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian sesebuah karya. Jadi, pengkaji melakukan penelitian dengan menghurai dan menganalisis karya tersebut. Kritikan penganalisisan yang terdapat dalam novel Salina ini, yang pertama, keperitan hidup yang dialami masyarakat akibat peperangan dapat dilihat dalam kehidupan Siti Salina. Pada hakikatnya, Siti Salina berasal dari keluarga yang kaya raya kerana ayahnya merupakan saudagar intan berlian di Singapura. Akibat daripada Perang Dunia Kedua, Siti Salina telah kehilangan keluarganya dan harta benda serta kekasihnya Muhammad Yusuf. Berdasarkan novel ini, Siti Salina digambarkan sebagai seorang yang hidup senang sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Kritikan penganalisisan yang terdapat dalam novel ini yang kedua adalah sebelum mengalami kemusnahan Perang Dunia Kedua, Siti Salina juga turut mendapat pendidikan malah turut bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Hal ini dikongsi sendiri oleh Siti Salina kepada Hilmi. Sewaktu mereka berbual-bual, Siti Salina juga turut menyumbang wang bagi membantu Hilmi dalam meneruskan pelajaran dan perkara ini dirasakan daripada Abdul Fakkar bagi mengelakkan dia dimarahi oleh Abdul Fakkar. Kritikan yang terakhir ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian merupakan pengkritik melakukan penilaian tertentu kepada teks sastera yang menyangkut tentang kemutuan. Pengkritik harus bijaksana, adil dan saksama serta dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Dalam novel Salina ini, penuh dengan nilai murni dan pengajaran serta mempunyai pelbagai watak yang memainkan peranan yang berbeza. Hal ini kerana pengarang menonjolkan pelbagai pengajaran dan nilai murni yang patut diterapkan dalam diri. Dalam pada itu, pembaca dapat memperoleh nilai baik yang boleh diteladani dan nilai buruk yang boleh dijadikan sepadan serta teladan. Seterusnya, keistimewaan yang saya jumpa dalam novel ini adalah novel ini mempunyai jalan cerita yang menarik, menerapkan tema kekeluargaan, perjuangan dan keagamaan.
Hal ini kerana pengarang mampu mencetuskan pemikiran, nilai dan pegangan serta menceritakan keadaan hidup bangsa Melayu selepas Perang Dunia Kedua yang hidup dalam kehidupan yang terdesak serta terpaksa melacurkan diri demi ingin meneruskan kehidupan mereka. Kesimpulannya, kritikan sastera memang tidak boleh dipinggirkan dalam membuat penilaian dari segi kreativiti maupun inovasi dan disiplin kepengarangan menghasilkan karya sastera. Kritikan sastera juga sebagai pengukuran dan memberikan pertimbangan kemutuan karya, kebaikan dan kelemahan yang membawa kepada penerimaan dan penolakan sesuatu karya tersebut. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alia binti Syarif Izam dari BMSK 1 PPSMP Ambilan Jun 2023. Terima kasih.